الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat dan rahmat Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi menetapkan hidayah dalam diri kita. Dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca hadis-hadisnya. Kita mendengar penerangan-penerangannya. Semoga dengan penerangan ini, penjelasan ini dapat memberi kekuatan kepada kehidupan kita, dapat memberi kekuatan kepada amalan kita, dapat melahirkan kualiti amalan harian kita. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah sekalian, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi dan ayat Al-Quran yang telah saya sentuh, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadis ini kita nak lihat sepintas lalu untuk memberi kekuatan kepada jiwa kita, untuk memberi sesuatu yang mana kita dapat melawan unsur-unsur luar yang menyerang diri kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak benar-benar beriman seseorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya menuruti apa yang aku bawa. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, peperangan dalam diri kita ini adalah peperangan dengan hawa nafsu kita. Kita tak usah gaduh dengan peperangan luaran sehingga kita selesai dengan peperangan dalam diri kita. Kita sedang berperang dengan nafsu kita, sama ada nafsu kita ini ataupun keinginan kita ini mengikut kita nak keinginan kita ataupun keinginan yang dibawa oleh syariat. Rasulullah kata tidak sempurna iman, tidak beriman. Dalam hadis ini disebut la yu'minu. Ulama telah membahas tidak sempurna iman, tak sempurna. Jika hawa nafsu kita ini tidak mengikut apa yang disuruh, apa yang disebut oleh syariat Islam. Hawa nafsu kita nak macam-macam,
Tapi Islam nak begini, mana kena ikut. Walaupun tata cara yang kita buat itu telah sebati dengan diri kita, hari-hari kita buat, hari-hari kita tengok masyarakat buat begitu, kita kena ubah kerana keinginan kita itu bercanggah dengan apa yang disebut dalam syariat ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ayat tadi saya sebut, orang beriman, kamu hendaklah masuk ke dalam Islam ni secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum adu mubin. Karena syaitan itu menjadi musuh yang sangat nyata kepada kamu. Musuh lagi. Tadi dah musuh nafsu dah. Kita nak lawan. Nak lawan nafsu ni supaya kita ikut kehendak syariat. Kalau kita tak ikut kehendak syariat, kita ikut kehendak nafsu, maka kita tidak tergolong lagi daripada orang-orang yang betul-betul beriman. Dari apa yang kita bahas hadis ini secara ringkasnya, dalam buku Fiqh Sunnah ini kita membahaskan tentang hukum-hukum Islam, tentang hukum-hukum Islam. Sama ada hukum itu tidak selari dengan amalan harian kita ataupun telah selari. Jika dia tidak sama dengan amalan yang kita telah buat, maka kita kena tetapkan bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu mesti kita ikut untuk kita menunduk nafsu kita. Tak boleh lari. Kalau tidak, apa yang kita belajar sia-sia sahaja. Apa yang kita belajar, dia hanya habis apabila tok guru ataupun ustaz memberi salam. Tidak ada kesan pada kehidupan kita. Apa yang kita belajar ini, kita nak menekan nafsu kita ini supaya tunduk kepada syariat Islam. Kalau Islam kata begini, tak boleh begini, kita kena buat. Saya nak ulangkan contoh beberapa kali, supaya contoh ini perlu kita lihat betul-betul. Pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, setelah bagi contoh tak boleh ambil duit pada masa sembahyang jenazah. Tapi keadaan tidak memungkinkan lagi. Orang kata tak boleh, mesti kena ambil. Kena lawan supaya tak boleh ambil, kerana syariat kata tidak boleh ambil. Begitu. Tak boleh. Man, dalam hadis disebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang merintis, man sanna sunnatan, satu sunnah hasanatan yang baik, falahu ajruha, baginya pahala. Sunnah yang baik, baginya pahala tetap. Wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang mengamalkan apa yang dibuat. Sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Masya-Allah. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kita mendapat pahala kerana kita menghidupkan satu sunnah yang mana orang telah meninggalkan. Bukan sahaja kita dapat pahala, tetapi kita akan dapat pahala selagi mana orang itu berbuat, seramai mana orang itu berbuat. Kerana satu kejahatan, jika kita menolong satu kejahatan, satu kemungkaran, bermakna kita telah membuat kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Jika itu tidak boleh, tetapi kita masih lagi menolong, dengan pelbagai cara kita nak tolong. Kita tolong begini, kita tolong begitu, dan berarti itu sesuatu yang tidak disuruh dalam Islam, maka kita telah membuat satu kemungkaran. Jadi pada prinsipnya, hadis ini menerangkan kepada kita bahawa kita kena lawan. Walaupun dia telah sebati dengan diri kita, walaupun dia telah sebati dalam masyarakat, walaupun dia telah sebati dengan amalan harian, tidak boleh diubah. Walaupun begitu, kita tetap kena lawan, dan dia semestinya boleh diubah. Semestinya boleh diubah.
Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan membahas sedikit tentang mayat yang disalatkan dan tidak disalatkan. Kita sampai bab mensalatkan mayat, yang mana kita telah sentuh sebelum ini. Bab-bab disunatkan banyak pengikut salat jenazah, 40 orang. Kalau kurang daripada itu, kena buat juga 3 saf, kerana hadis menyebut bahawa barang siapa yang mensalatkan satu jenazah itu 3 saf, maka dia wajib syurga. Maksudnya dia banyak mendapat syafaat. Dan barang siapa yang mensalatkan 40 orang, dan dalam riwayat yang lain menyebut 80 orang, maka dia wajib syurga. Maksudnya banyak mendapat syafaat. Tidak semestinya kita merasa bangga ramai, penuh. Tidak semestinya jika ada unsur-unsur amalan yang tidak elok lah, seperti saya sebut tadi. Biar clear amalan itu daripada as-sunnah, daripada syariat Islam yang tulen, walaupun dia sedikit, cukup. Oh, tak ramai ni, macam mana ni? Rasulullah kata 6 orang pun tak apa, buat 3 saf. Janji 3 saf. Lebih daripada itu 40 orang, alhamdulillah, menjadi persaksian kepada mayat tersebut. Ramai doa-doa daripada mereka. Jadi itu telah kita bahas sampai kepada ada mayat yang disalatkan dan ada mayat yang tidak disalatkan. Pada fuqaha, imam-imam fiqh ini telah bersepakat bahawa yang disalatkan itu ialah jenazah seorang muslim, baik lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun besar. Itu yang disalatkan. Berkata Ibnu Munzir, para ulama telah ijma', sepakat bahawa anak kecil bila diketahui hidup dan istihlal, bukan di sini saya rasa, di sini ya? Ustaz di sini sambung dia. Istihlal maksudnya ada tanda hidup, hendaklah disalatkan. Diterima satu hadis yang maksudnya orang yang berkenderaan hendaklah berada di belakang jenazah. Ini bab yang mengiringilah hadis ini, dia ada sangkut paut. Tapi di ujung dia dikatakan orang yang berkenderaan hendaklah berada di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki di depannya, dekat kepala kepadanya, sebelah kanan atau kirinya. Sedangkan anak yang keguguran juga disalatkan dan didoakan keampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Ini maksudnya semua orang disalatkan, sama ada dia orang besar ataupun orang kecil. Sehingga yang keguguran yang lebih, kalau pendapat Imam Syafi'i, lebih daripada 4 bulan, kerana selepas itu telah ditiup roh dan ada bentuk kaki, bentuk tangan dan sebagainya. Mensalatkan bayi yang keguguran, yakni yang lahir dari perut ibunya sebelum cukup waktu kandungan dan setelah nyata rupa bentuknya. Gugur sebelum dia lahir pada masa ditetapkan, kemudian dia telah cukup sifat. Kalau di sini sebut cukup sifat, kalau tangannya telah nampaklah tangannya dan jari-jarinya. Kalau kaki pun sama. Kalau muka telah nampaklah dia punya pipi, hidung, mulut, mata telah nampak. Kalau tidak nampak begitu, tak perlu. Bayi yang gugur yang belum berumur 4 bulan dalam kandungan tidaklah dimandikan dan disalatkan. Tak payah. Nampak seketul je, tidak ada bentuk lagi, tak apalah, tak payah. Hanya dibalut dengan kain dan ditanam. Ini pendapat fuqaha lah. Jika telah berusia 4 bulan atau lebih dan menunjukkan ciri-ciri hidup, ada tanda-tanda hidup dia, ada tanda-tanda hidup, maksudnya telah ditiupkan roh dan ada bentuk. Biasa 4 bulan telah ada bentuk ataupun lebih.
Fuqaha mengatakan hendaklah dimandikan dan disalatkan. Seandainya tidak menunjukkan tanda-tanda hidup, maka menurut golongan Hanafi, Malik, Auza'i dan Hasan tidaklah disalatkan. Berdasarkan hadis ini, tak payah disalatkan sebab kurang daripada 4 bulan dan dia tidak ada tanda-tanda hidup. Maksudnya belum lagi ditiupkan roh kepadanya. Jika bayi yang gugur itu memiliki tanda-tanda hidup, hendaklah disalatkan dan berhak mendapat warisan. Kalau kita tengok hadis ni, berhak mendapat warisan. Nak dapat warisan macam mana, dah meninggal kan? Maksudnya dia ada hak untuk dia disalatkan sama dengan orang lain. Itu maksudnya. Bukanlah sebenarnya dia nak dapat warisan. Tak sempat lahir lagi dah meninggal, macam mana nak dapat warisan? Dalam hadis tersebut bahawa disalatkan bayi yang gugur itu disyaratkan mempunyai tanda-tanda hidup. Jelas kepada kita. Jika ada tanda-tanda hidup, maka dia hendaklah disalatkan. Juga kerana ia merupakan manusia yang telah ditiupkan roh. Dia dah ada roh dah sama dengan orang lain. Cuma dia tak sempat lagi lahir. Itu sahaja beza dia. Tak sempat lagi lahir. Dia telah meninggal masa dalam kandungan. Nabi SAW menyatakan bahawa pada usia 4 bulan ditiupkan roh ke dalam tubuh bayi dalam kandungan ibu. Kita terus kepada pembahasan menyembahyangkan, mensalatkan orang yang mati syahid. Ini mungkin bagi kita tidak adalah, tetapi sebagai pengetahuan dan mungkin akan berlaku. Mungkin akan berlaku orang kafir serang kita. Orang kafir serang kita, kita mati syahid. Macam mana keadaan dia? Ada ulama berpendapat boleh, ada ulama berpendapat tidak boleh. Kita tengok hadis-hadis yang kalau kita tengok sepintas lalu seolah-olah hadis ni bercanggah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Macam mana keadaan dia? Syahid yang dimaksud ialah syahid yang terbunuh dalam peperangan menentang orang kafir. Itu syahid yang maksudnya. Kalau sama Muslim bergaduh, berperang, tiba-tiba mati, tak mati syahid. Walaupun satu pihak ini dia nampak keislaman dia, satu pihak kurang, tetapi dua-dua ada kalimah la ilaha illallah, tidak disebut syahid. Tidak disebut syahid. Karena kalau kita lihat dalam nak meneliti peperangan antara Muslim ni, sampai tahap mana kita boleh berperang dengan Muslim ni sangat-sangat teliti. Hadis menunjukkan bahawa seseorang Muslim itu tidak ada sebab dia nak berperang, walau bagaimana keadaan sekalipun. Tidak ada sebab nak berperang. Walaupun dalam sejarah hitam kita telah ada. Sejarah hitam kita, sejarah peperangan Siffin, sejarah peperangan Jamal. Itulah sejarah hitam kita yang mana orang Islam berperang dengan orang Islam, sehingga menjadi sesuatu yang sejarah yang sangat-sangat buruk, sehingga menjadi satu kelemahan kepada orang Islam. Ini penyebabnya daripada orang-orang Yahudi yang meniupkan semangat peperangan antara orang Islam. Jadi ta'rif syahid ialah orang yang terbunuh, yang tewas dalam peperangan menghadapi orang-orang kafir. Jika peperangan itu yang mana memerangi orang kafir, yang mana orang kafir tersebut memerangi kita, ataupun dia tak perangi kita secara terang-terang, tetapi dia ada unsur tersirat memerangi orang Islam, kita tindak balas, itu disebut mati syahid. Hadis yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidafni syuhada'i Uhud fi dima'ihim wa lam yaghsilhum wa lam yusalli alaihim. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh memakamkan, mengkebumikan para syuhada Uhud dengan darah mereka tanpa dimandikan dan tanpa disalatkan, tanpa disembahyangkan. Nampak? Ini hadis yang pertama mengatakan begitu. Tidak ada salat, tidak ada mandi bagi mereka. Hadis yang kedua, anna syuhada Uhud lam yughsalu wa dufinu bidima'ihim wa lam yusalli. Sama juga maksudnya, bahawa para syuhada Uhud tidaklah dimandikan mereka
ditanamkan berikut dengan darah mereka dan mereka tidak pula disalatkan. Ini yang pertama. Maksudnya orang syahid tidak disalatkan dan tidak dimandikan. Di samping itu terima pula hadis-hadis sahih lainnya. Ini dua-dua sahih. Yang di atas dua-dua sahih, yang di bawah juga akan dibahaskan juga sahih. Hadis sahih lainnya yang menyatakan bahawa orang yang mati syahid itu disalatkan. Nampak? Orang mati syahid disalatkan. Orang mati syahid tidak dikafan itu sepakatlah. Tidak ada mengatakan orang mati syahid ini kena dikafankan. Tidak ada. Tetapi ulama berbeza pendapat sama ada orang mati syahid itu disalatkan ataupun tidak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatuhu ala al-mayyit ba'da 8 sinin kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat. Bahawa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar dan menyembahyangkan korban perang Uhud. Orang mati dalam perangan Uhud ini seperti sembahyangnya terhadap jenazah. Macam sembahyang jenazah biasa setelah berselang masa 8 tahun lamanya. Selepas 8 tahun Rasulullah salat kepada orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Tidak ubahnya, ia seperti mengucapkan selamat berpisah bagi yang hidup maupun bagi yang mati. Maksudnya macam baru mati, itu maksudnya. Hadis yang kedua diterima bahawa artinya para korban Uhud dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 99 orang. Ambil 9 orang letak Nabi salatkan. Dan yang ke-10 Hamzah. Maksudnya 9 orang dan yang ke-10 Hamzah. Lalu disalatkan oleh Rasulullah ke-9 orang tadi diangkat. Yang 9 orang tu diangkat, Hamzah tak diangkat. Ambil lagi 9 orang, letak lagi. Hamzah itu tak diangkat-angkat. Setiap kali orang lain diangkat 99 orang, Hamzah tidak diangkat. Lalu didatangkan 9 orang lagi dan disalatkan oleh Nabi. Sedang Hamzah tetap di tempatnya semula. Demikianlah selanjutnya sampai Nabi selesai mensalatkan mereka. Nampak dalam hadis ni kita pun pening. Ada kata salat, ada kata tak salat. Macam mana ni? Kita nak faham macam mana ni? Ibn Hazm mengatakan bahawa dia mengambil dua-dua sebab dua-dua hadis ni sahih. Ambil dua-dua. Boleh salatkan ataupun tak apa tak salatkan. Kalau kita ambil sebab Ibn Hazm ni dia punya pendapat, ulama mengatakan dia Az-Zahiri. Dia pendapat lebih kepada logik zahir. Dia satu mazhab yang bagi kita tak popular lah, tapi bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mengkaji, dia satu pendapat yang popular, sangat popular. Pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri, yang mana dia banyak mengambil daripada hadis-hadis dan menterjemahkan kepada logik keadaan. Dia kata dia mengambil dua-dua dalam keadaan berperang ni. Logiknya lah, kalau ada kawan-kawan yang terkorban dalam peperangan, logiknya masa berperang, bila masa kita nak salatkan dia, tak ada masa. Duk tembak, pom tembak, kita pun ambil Allahu Akbar. Tak ada nak angkat satu takbir, kawan bagi. Logik tu. Tak payah salatkan. Terus kita semadikan dia, tanam dia. Dia kata logiknya juga hadis yang kedua mengatakan bahawa kena salatkan. Mungkin selepas habis peperangan semua, musuh pun lari ataupun kita lari membawa mayat-mayat tadi, kita salatkan dia. Sebab kita tidak lagi berhadapan dengan musuh yang mana dia syuhada juga. Dia telah mati dalam peperangan, dia dikira syuhada. Dan pada masa itu ada ruang kita nak salatkan dia. Bermakna dalam syariat ini ada kelonggaran, mengatakan boleh disalatkan ataupun tidak disalatkan mengikut keadaan. Kalau kita mengambil pendapat Az-Zahiri ini, Imam Ibn Hazm ini, maka boleh dipakai kerana dia berdasarkan dua-dua hadis yang sahih, yang mana dia tidak bercanggah menurut amalan kerana melihat kepada keadaan peperangan tersebut. Kalaulah keadaan tidak mengizinkan kita nak salatkan, sedangkan hukum mengatakan wajib salatkan, macam mana? Teruk kita kan? Wajib salatkan, mengatakan wajib salatkan orang
mati syahid. Tak boleh tidak. Maknanya kita kena ambil juga. Dalam peperangan kena ambil juga. Kena salatkan berdiri, tak sempat kan. Musuh telah tembak. Sebab tu ada kelonggaran dalam syariat. Dan dengan berbeza pendapat hadis-hadis yang diterima ini, berbezalah pula pendapat fuqaha. Berbeza pendapat fuqaha sebab dasar hadis yang diterima. Di antara mereka ada yang berpegang dengan semua hadis, seperti Ibn Hazm, termasuk golongan pertama, iaitu berpegang dengan semua hadis. Maka ia membolehkan kedua hal, apakah akan disalatkan ataupun tidak. Katanya bila disalatkan baik, dan jika tidak, maka tidak jadi apa. Boleh. Ada masa salatkan, tak sempat, tak payah salatkan. Itu pendapat dia. Pendapat ini menurut satu riwayat juga merupakan pendapat Ahmad. Satu pendapat Ahmad juga mengatakan begitu, boleh salatkan ataupun tidak. Dan dianggap benar oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyokong pendapat ini, menyokong pendapat Ibn Hazm tadi. Kata yang benar dalam masalah ini ialah bahawa seorang diberi kesempatan untuk memilih. Kita ada kesempatan. Apakah akan disalatkannya ataupun tidak? Karena masing-masingnya mempunyai alasan. Ini juga menurut satu berita dianut oleh Ahmad dan memang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip mazhabnya. Jelas bagi kita. Ada dua pendapat yang mana boleh diambil dua-dua. Katanya mengenai soal syuhada di perang Uhud, nyatanya mereka tidaklah disalatkan waktu pemakamannya. Sebab hadis ni yang dikata disalatkan dan tidak. Nyata pada hadis ini, walaupun secara zahir kita faham dia berbeza, tetapi dia tidak disalatkan pada ketika itu. Dia disalatkan selepas itu. Tidak disalatkan waktu pemakaman. Ketika itu yang gugur tidak kurang daripada 70 orang. Maka jika disalatkan, tak mungkin tak akan yang diketahui umum. Jadi benda tu ramai, 70 orang yang mati. Dan sahabat yang menyaksikan ramai. Tak mungkin berita ini tertutup. Ini alasanlah. Tidak mungkin berita mensalatkan pada syuhada Uhud ini, tidak mungkin tidak sampai kepada kita. Bermakna ia disalatkan tetapi tidak pada masa dimakamkan. Hadis Jabir di atas, hadis Jabir yang pertama tadi, yang menerangkan bahawa mereka tidak mensalatkan adalah hadis yang sah dan jelas maksudnya. Ayahanda daripada Jabir ini Abdullah termasuk salah seorang korban waktu itu. Jabir ini dia adalah anak kepada Abdullah. Termasuk salah seorang yang korban waktu itu. Mana dia datang juga. Mesti dia tahu bahawa hadis itu memang betul-betul tidak disalatkan waktu dimakamkan. Maka tentu saja ia lebih tahu tentang hal itu daripada orang lain, sebab dia yang meriwayatkan. Ini alasan ulama lah. Imam Abu Hanifah, As-Sawri, Hasan dan Ibnu Musayyab memandang hadis fi'li mengenai perbuatan lebih kuat. Kalau kita nak bahas tentang hadis ini, dia ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis yang mana diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda begini. Itu hadis qauli, hadis percakapan. Manakala hadis fi'li, hadis yang mana para sahabat melihat Rasulullah berbuat sesuatu, maka mereka meriwayatkan. Saya melihat Rasulullah SAW mengangkat takbir begini, Allahu Akbar, contoh, Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, antara telinga ini ataupun antara bahu. Itu hadis fi'li. Mereka melihat. Rasulullah tak sebut pun, kalau kamu angkat tangan salat kamu kena begini. Rasulullah tak sebut, tetapi para sahabat melihat perbuatan itu, maka itu sebut hadis fi'li. Ulama mengkategorikan hadis fi'li ini, jika bertemu dengan hadis qauli, hadis fi'li lebih kuat. Hadis fi'li ini lebih kuat, walaupun darjat hadis itu dua-dua sahih. Hingga mereka mengatakan wajib menyembahyangkan orang yang mati syahid.
Sebaliknya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq dan menurut suatu berita juga daripada Ahmad berpendapat lain. Mereka mengatakan tidak disalatkan. Tidak disalatkan. Dalam buku Kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa dia berkata, menguatkan pendapatnya, telah diterima berita seolah-olah ia disaksikan secara mutawatir bahawa Nabi SAW tidak mensalatkan korban perang Uhud. Pada hadis yang pertama, pada hadis yang pertama mengenai riwayat bahawa mereka disalatkan, bahkan Hamzah sendiri sampai 70 kali, tidaklah sah. Dan seharusnya orang yang menolak hadis-hadis sah di atas dengan riwayat seperti ini akan malu sendiri. Selanjutnya ia berkata mengenai hadis Uqbah bin Amir, ada tersebut dalam hadis itu, peristiwa itu terjadi setelah berselang 8 tahun. Rupanya Nabi SAW berdoa dan memintakan keampunan bagi mereka. Hadis yang mana menyatakan bahawa Rasulullah SAW salat selepas 8 tahun. Ulama berpendapat dia hanya mendoakan sahaja, bukan salat seperti mana salat biasa. Mendoakan kepada orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Bermakna mereka telah menarik kesimpulan bahawa tidak disalatkan. Tidak disalatkan. Termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i. Okay, jelas bagi kita, walaupun ada dua pendapat di sini. Imam Ibn Hazm mengatakan bahawa boleh diambil, yang telah sokong oleh Ibn Al-Qayyim. Ulama-ulama mazhab yang lain mengatakan tidak disalatkan, berdasarkan hadis di atas. Dan kalau kita lihat kepada keadaan peperangan ini, memang keadaan tidak sempat disalatkan. Kita tak biasa masuk perang, kita tak tahu. Kita pegang senapang pun ketak-ketak. Dalam peperangan ini, jangankan kita nak selamatkan orang lain, nak selamatkan diri kita pun agak susah. Kalaulah dalam peperangan ini ada sahabat-sahabat kita yang meninggal, yang mana lebih ramai daripada orang yang hidup, macam mana kita nak buat? Adalah menjadi satu kesusahan kepada orang yang hidup, nak salatkan diri tegak dan sebagainya. 4 rakaat tu, 4 takbir itu makan masa 5 minit. 5 minit itu kalaulah diserang oleh musuh ini, habis semua. Makna kemaslahatan itu adalah lebih diutamakan. Kita teruskan kepada pembahasan orang yang luka dalam peperangan dan tetap hidup. Tadi dia luka terus mati, ataupun dia direct mati. Yang ni dia luka dalam peperangan tetapi dia tak sempat mati di situ. Nak dikira macam mana? Dikira syahid ke dikira tak syahid? Ulama telah menggariskan, kalaulah dia luka dalam peperangan dan dia meninggal kerana luka tersebut, tidak berselang lama, dia dikira syahid. Tidak berselang lama, kerana dia meninggal kerana luka. Tetapi kalaulah dia terluka dalam peperangan, apa sahaja luka, tetapi dia meninggal dengan luka tersebut dan berselang lama berselang, mungkin sebulan, tapi dia meninggal kerana luka tersebut, maka itu tidak dikira mati syahid. Mungkin lebih kurang dengan hukum lembu yang kena langgar. Mungkin. Lembu yang kena langgar ni, pak kena langgar, dia boleh dimakan kerana sembelih ke tidak? Ulama telah memberi satu garis bahawa jika lembu ataupun binatang yang boleh dimakan kena langgar, kalaulah kita sembelih selepas kena langgar itu, kita kena lihat adakah dia mati kerana sembelih tersebut ataupun dia mati kerana memang kena langgar itu. Kalau dia kena langgar, kita dapati dia rasa-rasa ni 10 minit lagi mati ni. Kita sembelih 5 minit mati dah, mana boleh makan, kerana dia mati kerana sembelih. Tetapi kalau dia mati kerana dia kena langgar, tak bolehlah walaupun kita telah sembelih. Sebab tempoh tu kita kena ambil kira. Kita tengok dia melepuh-lepuh dah sikit lagi, kita pun sembelih. Nak bagi syarat, tak boleh makanlah, kerana dikira mati kerana apa?
mati kerana langgar, bukan mati kerana sembelih walaupun telah disembelih. Seorang yang mendapat luka dalam peperangan dan beberapa waktu lamanya tetap hidup dan kemudian meninggal, maka hendaklah ia dimandikan dan disolatkan. Jelas begitu. Dia mendapat luka berat ataupun luka kecil, dan beberapa waktu lamanya tetap hidup. Beberapa waktu lama ni mungkin 3 hari, 5 hari, sebulan dan sebagainya. Maka hendaklah dia dimandikan sama dengan orang lain walaupun luka itu disebabkan peperangan. Walau ia masih tetap dianggap sebagai orang yang mati syahid. Dia dianggap syahid lah, tapi hal keadaan dia mesti disalatkan dan dimandikan. Nabi SAW memandikan dan mensalatkan Sa'ad bin Mu'az yang meninggal akibat kena anak panah. Dia kena anak panah dan memutuskan urat tangannya. Setelah kena itu, Sa'ad tinggal di masjid dan tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian lukanya terbuka dan ia pun syahid. Semoga Allah memberi rahmat. Rasulullah SAW mensalatkannya dan memandikannya walaupun dia luka dan mati itu kerana dia syahid, kerana dia peperangan. Seandainya hidupnya itu hanya sebentar waktu, misalnya ia masih sempat berbicara ataupun minum kemudian dia meninggal, maka tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Dia luka dalam peperangan, dia sempat lagi makan, sempat lagi minum dalam tempoh yang singkat dalam peperangan juga, dia dikira mati syahid. Sama hukum dengan yang kita bahas tadi. Berkata pengarang kitab Al-Mughni, Mughni Muhtaj, seorang lelaki menceritakan pengalamannya waktu penaklukan Syria. Katanya, saya membawa air dengan maksud hendak memberi minuman saudara sepupuku seandainya ia masih hidup. Bawa air. Ini ada kisah kita biasa dengar dalam sirah Hayatus Sahabah. Akhirnya saya jumpa Haris bin Hisham, maka saya pun mendekatinya untuk memberinya minum. Rupanya ada seorang lelaki yang memandang kepadanya, hingga Haris pun memberi isyarat kepadaku agar memberi orang itu minum lebih dahulu. Ketika saya pergi mendapatkannya, tiba-tiba ada pula orang lain yang memandang kepada orang ini, hingga ia pun memberi isyarat padaku agar memberinya minum lebih dahulu. Kesudahannya mereka itu meninggal, dan tak seorang pun antara mereka itu yang dimandikan dan disalatkan, padahal mereka meninggal itu adalah setelah selesainya peperangan. Habis dah perang, hidup lagi. Habis dah perang, hidup lagi, tetapi mati kerana peperangan tadi, walaupun tempoh, dikira tempoh. Jelas begitu. Salat terhadap orang yang mati dalam menjalankan hukuman. Dia buat kesalahan, pemerintah jatuhkan hukuman kepada dia. Macam mana keadaan? Barang siapa yang tewas sewaktu menjalani hukuman, hendaklah dimandikan dan disalatkan. Ini bukan tewas syahid ni, bukan tewas syahid. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada seorang lelaki dari Aslam datang menemui Nabi dan mengaku telah berzina. Dia mengaku telah berzina. Susah. Kalau seorang telah mengaku, pengakuan itu dikira tak payah dah nak buat mahkamah, sebab pengakuan dia sendiri telah jatuh hukum pengakuan itu. Nabi berpaling dari orang itu. Nabi ini, dia sifat dia, orang buat dosa sendiri-sendiri, tutup sendiri-sendiri, tak payah nak buka. Jangan buka. Sebab kita buat sendiri-sendiri, kita kena tutup sendiri-sendiri. Kita tahu dosa, banyak mana dosa itu kita kena bertobat sebanyak mana dosa yang kita buat. Tak payah nak buka. Tapi kalau dah dibuka, maka hukum mesti dijalankan. Nabi berpaling, maknanya Nabi tak suka. Maksudnya, tak payahlah cerita. Kamu dah buat dosa, tobatlah, itu maksudnya. Tak payah nak cerita. Sebab apa? Sebab dia telah buat dosa itu secara secara rahasia. Nabi pun berpaling dari orang itu hingga ia mengakui perbuatannya sebanyak 4 kali. Sudah berpaling, tak payahlah. Dia pun mengaku lagi, sudah aku telah berzina. Ini sama dengan kes seorang perempuan yang berzina, sama juga. Dia berzina, kemudian datang Rasulullah, saya telah berzina. Setelah kata, hang gila ke? Maksudnya begitu.
Ada akal ke? Kamu waras ke? Maksudnya begitu. Rasulullah tak percaya. Bukan tak percaya, maksudnya Rasulullah nak mengingkari bahawa perbuatan itu dibuat secara sir, tutup. Kemudian Rasulullah suruh balik. Selepas beberapa bulan dia datang balik. Rasulullah, betul aku telah berzina, tengok perut aku besar. Rasulullah kata balik, sehingga anak tu lahir. Rasulullah kata balik dulu, menyusu dulu sampai 2 tahun, baru dijatuhkan hukuman. Sampai begitu tahapnya. Jadi seorang lelaki yang telah berzina, dia mengaku kepada Rasulullah sehingga 4 kali. Lalu ditanyakan oleh Nabi, apakah anda ditimpa sakit ingatan? Rasulullah kata, kamu ni waras ke? Kalau orang Jawa kata, waras. Sehat ke ingatan kamu? Tidak. Apakah anda ditimpa sakit ingatan? Dia kata tidak. Apakah anda sudah kahwin? Tanya Nabi pula. Sudah, ujarnya. Kalau sudah kahwin, dia mesti direjam. Tetapi ulama ada membahas. Saya pernah baca artikel tentang rejam ini. Sebab sekarang ini apabila disebut tentang hukum ini, jadi masyarakat bukan Islam ni melihat sesuatu yang menakutkan kepada Islam. Rejam. Nampak rejam ni, kita bayang tanam tepi simpang, tanam, kemudian semua baling. Mereka melihat begitu. Dan mereka war-warkan kepada dunia, kalau Islam jalankan, habislah kita. Dunia lah dunia, bukan sini dunia. Maka mereka mengambil hukum itu, tetapi mereka mengolah keadaan. Bukan seperti mana pemikiran mengatakan bahawa ambil, tanam dan baling semua orang. Cerita dalam hadis ini, jadi orang ni telah direjam dan dia lari. Dia lari, tak tahan, rupanya sakit rupanya. Dia mula mengaku kan, rupanya sakit. Dia lari, ambil balik, rejam sampai mati. Jadi dia kata, ini perlu kita ubah. Perlu kita ubah keadaan hukuman itu, bukan hukum itu. Perlu diubah persepsi, bukanlah kita rasa tanam tepi simpang, balik. Itu keadaan begitu waktu itu, konsep waktu itu maksudnya. Kita tak boleh ubah hukum, tak boleh hukum tu. Hukum tu memang, orang kata apa? Hukum tu memang menyakitkan. Tidak. Hukum tetap hukum, tetapi cara pelaksanaan itu kita ubah mengikut semasa, supaya dia tidak menjadi satu keaiban kepada Islam itu. Walaupun pembahasan ini masih dibahas oleh ulama-ulama, tetapi kita perlu lihat benda ini. Bukan benda pelaksanaan itu kita nak, tetapi hukum itu yang kita nak. Kita nak hukum itu, pelaksanaan kita boleh ubah mengikut keadaan. Selagi mana prinsip pelaksanaan hukum itu tidak berubah. Sama juga seperti pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Pendapat ini walaupun umumnya ulama tidak menerima, tetapi kadang-kadang hati kecil kita menerima. Hati kecil ulama menerima. Dia kata, syarat penerimaan korban, hendaklah kambing itu berusia 2 tahun. Hendaklah kambing itu berusia 2 tahun ataupun lebih. Itu syarat dia. Kenapa Rasulullah kata hendaklah kambing itu 2 tahun ataupun lebih? Kerana maksud Rasulullah, jika telah sampai umur kambing itu 2 tahun, bermaksud kambing itu telah besar. Itu maksud dia. Bermaksud kambing itu telah besar, tak kecil. Sebab maksud daripada korban ialah memberi makanan kepada orang lain, kemaslahatan kepada orang lain. Dia kata macam mana? Kata, jika ada 2 ekor kambing, yang satu umur dia 2 tahun lebih, yang seekor umur dia 2 tahun lebih, yang seekor lagi umur dia kurang daripada 2 tahun. Tetapi yang kurang daripada 2 tahun ini lebih besar badannya daripada yang 2 tahun lebih. Dia kata kena ambil yang kurang daripada 2 tahun, sebab dia besar. Kena faham daripada hadis itu, Rasulullah kata kena sampai 2 tahun, bermaksud dia telah besar. Maksudnya besar. Sebab maslahat kepada hukum adalah memberi makan sebanyak mana? Sebanyak yang mungkin. Maksud dia. Dia logik.
Dan dia cara menerima, memahami nas itu memang betul, tidak salah. Walaupun Rasulullah sebut 2 tahun, tetapi kenapa 2 tahun? Kerana dia telah besar. Sama juga apabila orang mendengar tentang kisah sahabat. Sahabat apabila disuruh oleh Rasulullah, hendaklah kamu salat asar di Bani Quraizah. Ini contoh, saya bagi sedikit perbandingan. Di Bani Quraizah, sahabat ini setengahnya dia telah salat dalam perjalanan. Belum sampai lagi di Bani Quraizah, dia telah salat asar. Kerana dia mengatakan, kita telah sampai waktu asar. Dan kita, kalau kita tak salat asar sampai Bani Quraizah, nanti terlepas asar kita. Itu golongan pertama. Yang kedua, tak boleh. Kerana Rasulullah kata, hendaklah kamu salat asar di Bani Quraizah. Rasulullah kata tak boleh semayang di tengah perjalanan. Kena semayang Bani Quraizah walaupun waktu telah luput. Sampai Bani Quraizah memang waktu asar tak ada dah. Jadi dua pendapat, dua golongan sahabat. Satu salat asar dalam perjalanan, satu lagi salat asar sampai ke Bani Quraizah. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, macam mana ni? Satu golongan semayang asar dalam perjalanan, satu golongan lagi sampai Bani Quraizah. Sedangkan kamu kata hendaklah salat asar sampai Bani Quraizah. Maksud Rasulullah mengatakan begitu bahawa hendaklah kamu cepat-cepat pergi sehingga kamu sempat salat asar di Bani Quraizah. Nampak? Bukan maksudnya kamu hendaklah sembahyang asar di Bani Quraizah walaupun telah luput waktu asar. Tidak. Tetapi maksudnya hendaklah kamu bercepat-cepat dalam perjalanan sehingga sampai Bani Quraizah kamu masih lagi ada waktu salat asar. Maknanya memahami nas itu secara maksud yang jauh. Kalau dalam balaghah disebut tashbih mursal, apa disebut tashbih mursal? Makana ma sayakun. Ma sayakun ni apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi nanti. Jadi seorang yang dihukum dengan hukuman yang mana dia telah mengaku tentang kesalahannya, maka dia sama juga kena disalatkan dan dimandikan. Walaupun nampak dia telah melakukan satu kezaliman, tetapi kalau seseorang yang telah dihukum dengan hukum Islam, maka apa sahaja kesalahan dia itu telah terhapus dengan hukuman tersebut. Ini perlu kita ingat. Kalau seorang yang tidak dihukum dengan hukum Islam, seperti mana disebut dalam hadis ini, maka dia perlu bertobat sebanyak yang mungkin yang dirasa untuk menghapus dosa dia tersebut. Berkata Ahmad, setahu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan seorang kecuali terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan yang bunuh diri. Ada beberapa orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salatkan. Bukan tidak disuruh tak salatkan, tapi enggan Rasulullah salat. Seperti kita bahas sebelum ini, yang enggan Rasulullah salat orang yang ada hutang, ada hutang. Rasulullah ni enggan. Tanya Rasulullah, tanya ada hutang tak? Ada. Ada tak harta dia untuk dia bayar hutang? Tak ada. Kalau tak ada, kamu salatlah. Ini Rasulullah enggan salat, tapi menyuruh sahabat-sahabat lain salat. Kemudian orang yang menggelapkan harta rampasan. Ada rampasan ujung dia. Menggelapkan harta rampasan. Kalau sebuah harta rampasan ni semua harta lah. Harta rampasan ni lagi teruk. Sebab apa? Harta yang diambil daripada peperangan dengan orang bukan Islam, yang mana sepatutnya dibagi kepada orang-orang yang mengikuti peperangan, tapi ada orang menggelapkan. Mana satu kezaliman yang besar. Rasulullah enggan salat walaupun dia perlu disalatkan. Dan orang yang bunuh diri perlu juga disalatkan dia walaupun dia membunuh diri. Ini banyak pembahasan ulama tentang bunuh diri. Ada kata tak disalatkan kerana pada waktu dia bunuh diri itu dia tidak ada syahadah dah. Syarat untuk disalatkan dan dimandikan orang Islam ni hendaklah dia kena ada syahadah la ilaha illallah. Walaupun dia fasik, walaupun dia buat mungkar, tak pernah sembahyang semua hidup dia, tapi ada kalimah la ilaha illallah, dia perlu disalatkan. Orang yang bunuh diri ni memang tak ada dah la ilaha illallah. Tapi ulama mengatakan nafsu dia ataupun keadaan luaran dia
telah menutupi kalimah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah itu masih ada lagi, dia perlu disolatkan. Salat terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan yang bunuh diri dan orang yang durhaka lainnya. Kita ambil satu je lagi ya. Jumhur ulama berpendapat bahawa orang yang menggelapkan harta rampasan, bahasa bagus ni, menggelapkan harta rampasan dan bunuh diri dan orang-orang durhaka lainnya hendaklah disalatkan, sama juga. Sebab dosa besar. Orang menggelapkan harta ni, masya-Allah lah. Dia membuat kezaliman atas kezaliman. Kenapa kita kata kezaliman? Mengambil harta, satu kezaliman, dan menidakkan hak orang lain kepada harta tersebut, satu kezaliman. Dua dah. Maksudnya kezaliman atas kezaliman. Berkata Imam An-Nawawi menurut Al-Qadhi, ini Qadhi Iyad maksudnya, mazhab umumnya An-Nawawi ni Qadhi Iyad dia. An-Nawawi di antara ulama yang menyokong ataupun disebut Syafi'iyah, pendapat pengikut Imam Syafi'i. Mazhab umumnya ulama ialah mensalatkan setiap muslim, orang yang menjalani hukuman, yang direjam, yang bunuh diri dan anak zina. Anak zina sama juga, tidak ada bezalah, sebab yang zina tu ayah mak dia. Yang zina tu mak dia, anak dia tak tahu pun. Kalau anak dia tahu, mesti dia dah larang dah. Dan apa yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW tidak melakukan salat terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan orang yang membunuh diri. Rasulullah tak salat, tapi menyuruh sahabat salat. Maksudnya sebagai peringatan dan ancaman terhadap perbuatan ini. Sebagai juga ia enggan melakukan terhadap orang yang mati dalam berhutang. Mati berhutang ni, masya-Allah lah. Saya kalau sebut pun saya gara kepala, sebab hutang banyak. Macam mana nak buat ni? Sekarang promosi untuk hutang, beli, bayar sehingga mas. Beli semua barang-barang rumah, bayar sehingga mas. Tuan-tuan tahulah iklan tu. Suruh kita berhutang. Hutang ni berat, tuan-tuan. Tak tahulah macam mana nak mengelak. Dunia sekarang ini tidak boleh lari daripada hutang. Tidak boleh lari. Kita masuk dalam lubang cacing pun kena hutang juga. Tak tahu, mati baru tak ada, boleh hutang dah. Kalau mati ni, kalau pegawai kerajaan, tak apalah, lupa semua hutang. Tak apalah, sebab dia ada insurans kan, ada takaful dan sebagainya. Itu selesai lah. Sebab selesai. Kalau selesai tidak mengapa. Ini yang tak selesai ni macam mana ni? Tapi tak imam kena salat juga lah. Kena salat juga tak boleh. Sebab apa? Walaupun Rasulullah enggan, sangat-sangat enggan, menunjukkan bahawa hutang ni sangat berat, tuan-tuan. Janganlah berhutang banyak-banyak ni. Berhutang sekira-kira kita boleh bayar. Sekira-kira kita boleh bayar. Jangan kita rasa gaji nak naik, kita pun pulun apply pinjaman baru. Tak sebut lagi gaji nak naik, tak naik lagi baru sebut dah apply dah. Yang mana promote berhutang. Saya pengalaman nak beli satu benda yang paling berharga, saya nak berhutang dengan isteri saya. Nak berhutang 30, dia orang suruh berhutang 50. Promote untuk hutang. Padahal hutang itulah yang menjerat kita. Dan hutang itu, jika kita tidak selesai, jika kita ada masalah, jika kita tidak meninggalkan harta untuk membayar hutang, maka Rasulullah memberi ancaman. Memberi ancaman bahawa Rasulullah enggan salat bermaksud tidak baik, walaupun Rasulullah menyuruh orang lain salat. Berkata Ibn Hazm, hendaklah disalatkan setiap orang yang beragama Islam, baik ia seorang budiman ataupun durjana. Budiman ni baiklah, durjana ni orang yang fasik. Tewas sewaktu menjalani hukuman, sewaktu merompak ataupun durhaka. Sedang meragut, dia mati. Banyak kan? Meragut-meragut, kawan pun langgar dia balik. Ataupun meragut-ragut, dia pun kena bantai, dia mati. Maka dia pun kena disalatkan. Tak boleh kita sisihkan. Yang mensalatkan mereka ialah imam dan lainnya. Demikian juga halnya orang yang berbuat bid'ah. Bid'ah yang teruk-teruk lah. Bid'ah yang mana boleh merubah prinsip Islam ni. Selama tidak jatuh kepada kufur. Selama tidak jatuh kepada kufur, tidak mengapa. Kalau jatuh kepada kufur, benar gugur kalimah. Gugur kalimah, ulama berpendapat tidak payah. Mana orang-orang bid'ah ni, yang buat bid'ah ni teruk lah.
Kalau besar, lagi besar bid'ah, lagi besar prinsip Islam itu telah terjatuh. Dan orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain, walau ia merupakan orang yang paling buruk di muka bumi ini juga meninggalkan itu dalam keislaman. Ini jika meninggalnya itu dalam keislaman, berpedoman kepada umumnya sabda Rasulullah SAW, salatkanlah sahabatmu. Dalam hadis yang kita sebut sebelum ini, orang yang berhutang, setelah tanya, ada tak tinggal harta untuk bayar hutang? Tak ada. Setelah kata, salatkanlah kepada sahabat kamu, menunjukkan bahawa dia perlu disalatkan. Sedang setiap Muslim itu merupakan sahabat bagi kita. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya orang mukmin itu saudara. Dan firman Allah juga, orang yang mukmin baik, lelaki dan wanita, sebahagian mereka menjadi pembela bagi sebahagian yang lain. Ini jelas kepada kita bahawa orang-orang Islam ni selagi mana tidak gugur keislamannya, maka dia perlu disalatkan. InsyaAllah kita nanti akan bahas tentang salat di kubur. Salat di kubur ni sebelah kata, janganlah kamu salat di kubur. Jangan salat di kubur. Ini dalam hadis. Sedangkan pada satu ketika ada seorang perempuan meninggal. Diceritakan bahawa perempuan ini, dia seorang perempuan tua yang mana dia biasa di masjid Rasulullah. Kerja dia ada kutip-kutip sampah ni, kutip sampah masjid Rasulullah. Apabila dia meninggal, Rasulullah tanya, ni kubur siapa? Tengok ada kubur baru. Rasulullah kata, ni kubur perempuan tua yang sering di masjid. Rasulullah marah kepada sahabat, kenapa tak bagi tahu saya? Kenapa tak bagi tahu saya dia telah meninggal? Wahai Rasulullah, kamu dalam keadaan berpuasa dan kamu dalam keadaan tidur, kamu rehat. Kami takut beritahu kamu, takut mengganggu. Rasulullah pun cepat pergi ke kubur dia, salat di situ. Bermakna ada hadis mengatakan dilarang salat di kubur dan Rasulullah salat di kubur. Kalau kita lihat kepada pembahasan ini, dia seolah-olah dia tak sekata. Kita akan bahas insya-Allah akan datang macam mana keadaan salat yang macam mana yang Rasulullah buat ini, dan salat yang macam mana yang Rasulullah larang. Salat yang macam mana yang Rasulullah larang, insya-Allah kita akan bahas satu persatu. Semoga apa yang kita bahas tadi memberi satu pegangan kepada kita, menjadi satu pedoman kepada diri kita, dan menjadi satu kekuatan untuk kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu ini, walaupun dia bertentangan dengan hawa nafsu kita. Seperti yang saya sebut tadi, jika sesuatu yang kita telah buat itu bertentangan dengan apa yang kita telah belajar, maka kita kena lawan nafsu kita itu mengikut apa yang telah disuruh oleh syariat. Kalau kita tidak melawan itu, maka kita tidaklah tergolong orang-orang yang betul-betul beriman. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi